بالصدق نحوك بعدما قد طابوا. فهم العباد المخلصون وكم بهم عبد كريم ما عليه حساب. شهد الحقائق فاختفى في نورها، فعليه من ذاك الخفاء حجاب. ما لاح شاهده على ذي فطنة إلا ونزله به الإعجاب. منح بها خص الإله من ارتضى من خلقه سمع النداء فأجابوا. هذا لعمر الفوز والزلفى لمن لهم إذا بان الخفاء الباب. أهلي ونعم الأهل حسبي إنني فرعون لهم جاءت به الأنساب. نعم بها سبق القضاء بشاهد التخصيص لي فتحت به الأبواب. وعلى فوائدها عثرت بشاهد في الذوق أسفر ما عليه نقاب. حققته وعرفته وفهمته فبه القبول لدي والإيجاب. متلقيا من حضرة نبوية عنها تلقى علمها الأقطاب. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di antara keberkatan yang Allah berikan pada kita malam hari ini, selain daripada malam ini malam 10 pertama bulan Dzulhijjah, yaitu malam yang berkat, berada di rumah Allah, majlis salawat kepada Nabi, i'tikaf di rumah Allah, duduk bersama dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Ini semua adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tambahan nikmat lagi dari Allah kepada kita, malam hari ini hadir salah seorang dai ila Allah Subhanahu wa taala, Syekh Samih Al-Kuhali, pemimpin mudir Madrasah Rubat Al-Adani di Indonesia, di Jawa Barat. Beliau adalah salah seorang murid daripada Al-Allamah Al-Habib
Abu Bakar Ali Masyhur yang mewakili kepada guru beliau di Indonesia untuk menjalankan madrasah di sana. Alhamdulillah, meninggalkan ahli keluarganya di Yaman semata-mata untuk berjuang meneruskan perjuangan Nabi SAW di dalam berdakwah dan juga mengajar. Majlis mengalu-alukan kedatangan Syekh Samih di Majlis Ta'lim Darul Murtada di Masjid Mu'adz bin Jabal pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambahkan lagi keberkatan dari Allah, inayah dari Allah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Majlis juga dihadiri oleh Al-Ustaz Sayyid Al-Habib Al-Faqih Muqaddam bin Muhammad Baqir Al-Idrus, Al-Ustaz Azzian juga alhamdulillah, Al-Ustaz Bashir alhamdulillah. Kita ingin mendengarkan sedikit tausiah yang disampaikan oleh Syekh Samih dan akan diterjemahkan oleh berterjemah mungkin berterjemah Rayub hadir bersama dengan kita juga Al-Ustaz Muhammad Bashir, salah satu penasehat Majelis Ta'lim Darul Murtada. Beliau akan menerjemahkan ceramahnya Syekh Samih Al-Kahali. Falyatafaddala mashkurin. الحمد لله الذي شرفنا وإياكم في هذه الليلة بحضور هذا المجلس المبارك، فله سبحانه وتعالى الحمد والثناء. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita hadir pada malam ini, dan ke atas Allah Subhanahu wa taala sebesar-besar pujian. ومجالس التذكير فيها من العطايا والمواهب الربانية ما لا يوجد في غيرها من التعبدات والطاعات. Dan majlis-majlis zikir adalah mempunyai beberapa kelebihan-kelebihan dan pahala ibadah khusus yang tidak didapati pada majlis-majlis yang lain. قالوا أن سيدنا الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر أحد العلماء الكبار ببلد حضرموت حرسها الله. Dan telah berkata salah seorang daripada ulama yang besar di Hadramut, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Abdullah Tahir, bin Husain, حضر في مجلس أستاذه وشيخه الإمام الحسن بن صالح البحر الجفري. Beliau telah menghadiri salah satu majlis gurunya, yaitu Al-Imam الحسن بن صالح. Al-Hasan bin Saleh. وكان له هذا السيد قلب مهيأ لتلقي الرحمات التي تنزل في المجالس. Dan beliau juga hadir dalam keadaan telah menyediakan dirinya untuk menerima apa yang nak disampaikan. فمن الفرح في ذلك المجلس Dan daripada kegembiraan yang ada dalam majlis tersebut, قال في أثناء المجلس مجالس التذكير عديمة النظير ليس لها نظير. beliau mengatakan majlis zikir ini majlis yang sentiasa punyai keberkahan. فيها من التنوير Di dalamnya punyai cahaya, للسر والضمير bagi cahaya yang terrahasia, yang tersembunyi dan juga yang terzahir. ما ليس في كثير من طاعة القدير، أي لا يوجد في الطاعات الأخرى مثل ما يوجد من الرحمات في مجالس التذكير. Yang mana rahmat yang tidak ada pada majlis-majlis yang lain. والحمد لله حضرتم هذا المجلس في أيام مباركة شريفة هي 10 ذي الحجة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kamu telah menghadiri majlis pada malam ini yang merupakan hari ini ataupun waktu ini adalah salah satu daripada malam 10 hari daripada awal Zulhijjah. قال في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري Disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من هذه الأيام، أي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. tidak ada satu amalan yang lebih baik yang dilakukan oleh seseorang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
melebihi daripada orang tersebut beramal pada malam-malam daripada malam Zulhijjah. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah ianya tidak sampai kepada martabat walaupun jihad di jalan Allah? قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Kata Nabi SAW, tidak juga sampai kepada martabat orang yang jihad di jalan Allah, kecuali kalau orang tersebut keluar jihad di jalan Allah, selesai semua hartanya yang dia bawa, yang dia balik dengan tangan kosong, barulah sampai ke martabat tersebut. في رواية أخرى عند الإمام الترمذي Di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من هذه العشر. tidak ada satu pun hari daripada hari-hari yang ada di atas dunia ini yang dicintai oleh Allah ketika melihat hamba-Nya beribadah melebihi daripada hari-hari yang pertama daripada hari Zulhijjah. وإن صيام يوم فيها لا يعدل صيام سنة. Dan satu hari berpuasa pada hari-hari dalam Zulhijjah menyamai dengan berpuasa satu tahun. وليلة فيها بليلة القدر يعني في الثواب والمضاعفة وإن كانت ليالي القدر أرفع وأعظم. Dan akan diberikan juga pahala seperti mana orang yang beribadah pada malam-malam daripada malam 10 pertama Zulhijjah, seperti juga malam Lailatul Qadar, walaupun Lailatul Qadar sudah mempunyai martabat yang tertentu yang tinggi di sisi Allah. وهي الليالي التي أقسم الله بها في القرآن. Dan ini juga hari-hari yang telah Allah Ta'ala telah bersumpah dengan hari-hari 10 pertama ini di dalam Quran. والفجر وليال عشر. Di dalam ayat wal fajar, demi waktu fajar dan juga 10 hari. والعظيم سبحانه وتعالى ما يقسم إلا بعظيم. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut juga adalah mempunyai keagungan di sisi Allah. فأقسم الله لنا في القرآن لننتبه إلى الفجر وإلى الليالي العشر. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran supaya kita mengambil perhatian pada waktu fajar dan juga 10 malam. في رواية عند الإمام الحافظ المنذري أن صيام يوم من أيام العشر يعدل صيام 1000 يوم، وصيام يوم عرفة يعدل صيام 10,000 يوم. وهذه الأحاديث وإن جاءت في بعض الروايات المتفرقة يصلح الاستشهاد بها ولو كانت ضعيفة في العمل الصالح، لأن هذا ما قرره أهل العلم. الحديث ضعيف يستشهد به ويعمل به في فضائل الأعمال. فالله يدخلنا وإياكم في بركات عباده الصالحين وأهل الأعمال الصالحة. Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri menyebutkan satu riwayat hadis di dalam kitabnya tentang fadilat berpuasa pada hari-hari daripada hari Zulhijjah menyamai dengan 1000 bulan, 1000 hari, dan berpuasa pada hari Arafah menyamai dengan 10,000 hari. والكلام الذي ابتدأنا به من أن مجالس التذكير جامعة لخيرات ما توجد في غيرها، وذكرنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر مثالا. Dan tentang keberkatan atau rahmat yang diturunkan oleh Allah di dalam majlis-majlis zikir yang tidak diturunkan oleh Allah pada majlis-majlis yang lain seperti yang disebutkan oleh Habib Abdullah bin Husain. كان بعد ما كتب هذه الأبيات الأربعة التي ذكرناها رجع إلى بيته وكان مجتهد، ما هو كما بعض طلبة العلم الكسالى لما يحملون الأقلام ولا الأوراق، لكن هذا رجع إلى البيت فأنشأ نظما كاملا كلكم تعرفون آخره، تعرفون قصيدة يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا. هذه قصيدة سماها هدية الصديق، جعل فيها فصول متعددة، واحد منها وسببها هذا الكلام الذي كان في مجلس من مجالس التذكير التي حضرها عند أشياخه. Daripada keberkatan menghadiri majlis yang disebutkan adalah tentang satu orang yang hadir dalam majlisnya beliau, yang setelah balik pulang ke rumahnya dengan kesungguhan, dengan ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu beliau telah mengarang bait-bait syair yang sangat makruf yang sentiasa menjadi bacaan daripada bacaan kita. وأنتم الآن في العشر المباركة التي جعل الله سبحانه وتعالى الفضل فيها مبسوط لأهل الإسلام والإيمان. Dan kamu sekarang berada pada malam-malam daripada 10 yang terawal Zulhijjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malam ini. قال بعض العارفين أن لذلك سببا. Sebahagian daripada para arifin mengatakan ini adalah mempunyai sebab. وهو أن الله سبحانه وتعالى لما جعل القلوب والأرواح تشتاق إلى الكعبة
وعلم الله أنه لا يمكن أن كل مؤمن على ظهر الأرض يحج في كل عام ويجتمعون كلهم، ما يمكن. فجعل الله أيام العشر مبسوط خيرها لمن يحج ولمن لا يحج، بل أن الفضل الذي قد يناله بعض الناس بالبعد، وهذا كلام دقيق، قد يكون أرفع في الرتبة بحسب التعلق والتشوق والرغبة القوية في مشاركة أهل الخير في خيرهم. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akan semua keadaan makhluknya, Allah telah menjadikan satu kelebihan pada bulan Zulhijjah, iaitu bukan semua daripada kalangan hamba-hamba Allah yang boleh pergi melakukan haji ke Baitullah dengan perasaan merindukan kepada Kaabah, maka Allah jadikan juga kepada mereka-mereka yang tidak berpeluang untuk ke sana, dan Allah berikan juga ganjaran kepada mereka dengan diberikan kelebihan pada malam-malam daripada hari-hari daripada hari Zulhijjah. مجالس الصالحين ومجالس العلم أهم شيء فيها المجالسة وبركة المجالسة، لأنه ورد في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا الأمر الأول. Yang paling pertama yang perlu diambil perhatian di dalam majlis-majlis seperti ini, keberkatan yang ada adalah bila mana kita duduk dengan orang-orang soleh, para ulama di dalam majlis. والثاني ما نحمله معنا من الاستفادة فنعمل بها في أيامنا وليالينا وحياتنا. Yang kedua adalah apa yang kita bawa pulang daripada majlis seperti majlis malam ini, yang akan kita beramal setelah pulang dengan apa yang kita dapat. لأن النفع إنما يكون للمؤمنين، قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذي هو مؤمن يخرج من المجلس بفائدة يعمل بها في الحياة ويطبقها. Kerana yang akan mendapat manfaat bila mana hadir ke sesuatu majlis, ini adalah sifat orang-orang beriman yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka bila mana kita pulang dan beramal dengan apa yang kita dengar dan kita perolehi dalam majlis seperti malam ini, maka itu sebagai tanda kita orang yang beriman. وفي الآية الأخرى يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ليس فقط استمعوا ولكن فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Di dalam ayatul Quran juga Allah berfirman menyebutkan kelebihan orang yang bukan hanya mendengar sahaja apa yang disampaikan daripada perkara baik, tapi dalam ayat tadi menyebutkan kelebihan orang yang setelah mendengar dia beramal dengan apa yang didengar, akan diberikan oleh Allah pahala yang besar dan akan ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus kepada mereka. ولا يخلد في الدنيا ولا يبقى إلا الصلاح والطاعة والعمل المبارك الذي يرتضيه الله، هذا الذي يبقى. وجميع ما على ظهر الأرض قال الله فيه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما هو لنا ولا لكم، قال لها هي الزينة للأرض، وأما من على الأرض يذهبون ويتركون كل شيء خلفهم. فالله يجعلنا ممن يعرف كيف يخلد أثر الطاعة في حياته. Dan tidak ada sesuatu pun yang akan terbaki yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang akan ada adalah ibadah-ibadah dan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Adapun yang kita nampak daripada perhiasan-perhiasan yang ada di dunia, semua ini sifatnya yang Allah sebutkan, Allah jadikan perhiasan ini untuk dunia, bukan untuk kita bawa pulang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. ولهذا موسم الحج وفريضة الحج نحن مدعوون لأن نتأمل فيها. ما هذا الحج عبارة عن إيش الذي يعمله الحجاج في تلك المواطن. Oleh yang demikian kita juga perlu mengambil pelajaran dan perhatian di dalam pensyariatan haji. Apakah yang ada di dalam haji? Apakah hikmah daripada pensyariatan haji? قد يوجد إنسان أو مرأة لم تخرج قط من المدينة التي ولدت فيها، لكن الله قال واجب على كل رجل على كل مرأة على كل مؤمن ومؤمنة مسلم ومسلمة عنده استطاعة يجب أن يذهب إلى ذلك الموطن ويحج البيت. ما الذي يوجد في البيت وفي تلك المناسك؟ Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bila mana mensyariatkan dan mewajibkan ibadah haji kepada semua orang, tidak ada yang terkecuali selagi mana mereka sudah cukup syarat untuk melakukan haji daripada kemampuan, kepada siapa pun, hatta kepada seorang perempuan yang tidak pernah keluar pun daripada rumah,
tetap juga ke atasnya kalau sudah cukup syarat untuk melakukan haji pergi ke Mekah. Apa yang ada di dalam ibadah haji tersebut? توجد في تلك المواطن ذكريات الأنبياء والمرسلين. Yang ada dalam ibadah haji di sana adalah memperingati sirah para anbiya. من عند النبي آدم إلى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وذكريات الصالحين والصالحات من عباد الله. Dan juga memperingati daripada kesan sejarah para salihin yang beribadah kepada Allah. والكلام في هذا يطول. Dan perbicaraan di dalam topik ini pastinya akan memanjang. قالوا سميت عرفة لأن سيدنا آدم بعد ما أهبط إلى الأرض هبط من جهة أرض الهند، والسيدة حواء كما تذكر التفاسير نزلت بأرض جدة، فكان تلاقيهما في عرفة فجعلها الله موطن التعارف في كل سنة. Begitulah Arafah itu dinamakan dengan Arafah kerana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan datuk kita Nabi Adam alaihi salam setelah diturunkan ke muka bumi yang beliau diturunkan di India. Begitu juga Siti Hawa yang diturunkan di Jeddah, maka tempat bumi Arafah itulah tempat dipertemukan kedua-dua mereka. وكل إنسان في أي مكان في العالم يصلي لا تصح صلاته إلا باستقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة. Dan setiap orang yang solat di mana-mana pun daripada tempat yang mereka solat, tidak akan sah salat mereka kecuali yang mereka menghadap adalah ke arah Ka'bah. لكن إذا وصل إلى الكعبة حاجا أو معتمرا والكعبة أمامه قال الله لنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الكعبة أمامك، قال خذ أثر إبراهيم هذا وصل عنده. إيش يوجد في أثر إبراهيم؟ يوجد أثر القدم الشريفة للنبي إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال ربي عظموا هذا الأثر وتأدبوا مع هذا الأثر للنبي الصالح وصلوا عنده وإن كنتم أمام الكعبة. Walaupun kita sudah berada di hadapan Ka'bah, sehingga kita kalau berada di mana-mana pun daripada bahagian muka bumi ini, kita akan solat menghadap ke Ka'bah. Tetapi saat kita berada di hadapan Ka'bah, Ka'bah di depan mata kita, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, ambillah maqam Ibrahim sebagai tempat solat kamu. Ini menunjukkan bahawa betapa Allah ingin mengaitkan ibadah haji yang akan kita berangkat ke Mekah nanti dengan mengambil pelajaran dan mengambil keberkahan daripada asar kesan peninggalan daripada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Yang ada di situ adalah tapak kakinya Nabi Ibrahim. ومثل ذلك السعي بين الصفا والمروة. Begitulah juga pensyariat ibadah sa'i di antara Safa dan Marwah. الصفا والمروة جبال. Safa dan Marwah tidak lebih hanyalah bukit. والأرض ملآنة بالجبال. Dan bumi ini penuh dengan bukit-bukit. حتى مكة نفسها ملآنة بالجبال. Sehingga Makkah pun adalah terdapat terlalu banyak bukit-bukit. لكن جعل الله ركن من الأركان التي لا يصح الحج والعمرة إلا بها أن نسعى بين الصفا والمروة. لماذا؟ Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan rukun untuk haji dan umrah itu tidak akan sah kecuali kalau kita melakukan sa'i di antara dua gunung ini. Kenapa demikian? لأن هناك امرأة صالحة اسمها هاجر. Kerana di sana ada kesan seorang perempuan salihah yang bernama Siti Hajar. كانت زوجة للنبي إبراهيم عليه السلام. Iaitu isteri kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. ووضعها بمكة امتثالا لأمر ربه. Beliau berada ditinggalkan di Makkah hanya semata-mata kerana menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. أوحى الله إليه اترك هاجر وابنها إسماعيل في هذا الموطن، كان ما فيه زرع ولا فيه بشر، صحراء ما فيها أحد، حتى الكعبة ما هي موجودة. Ditinggalkan Nabi Ismail anaknya di situ kerana semata-mata menerima arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Makkah itu tempat ketika itu tidak ada apa-apa, tidak ada sesiapa yang hidup, tidak ada tanaman mahupun bekas bekalan makan dan minum. مشى من عندها بدون أن يكلمها. Beliau Nabi Ibrahim tinggalkan mereka berdua tanpa bercakap apa-apa kepada mereka. قوة قوية في امتثال أمر الله حتى مع ما يخالط العاطفة من أن يترك زوجته وابنه في ذلك الموطن امتثال لأمر ربه. Kuatnya beliau berpegang dengan ajaran Allah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mengukur kesihannya beliau kepada anak dan juga isteri beliau, tapi semata-mata mengikut arahan dari Allah Subhanahu wa taala. والقرآن يحكي لنا أنه كان يخاطب ربه ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يخاطب الله تعالى في شأن هاجر وابنها ومشى وتركها. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam Al-Quran
tentang bagaimana Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala akan perintah yang diperintahkan kepada beliau, bahawa beliau diperintahkan untuk tinggalkan anak dan juga isterinya di situ. Al-Quran mengangkat kisah Nabi Ibrahim menunjukkan betapa hebat peristiwa tersebut. كانت تناديه يا إبراهيم يا إبراهيم ما يلتفت يمشي مباشرة في الطريق. Mereka, isteri dan juga anaknya Nabi Ibrahim, mereka panggil, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak sedikit pun memalingkan wajahnya dan terus untuk meninggalkan dan teruskan perjalanan. فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا. Maka kata istrinya, wahai Ibrahim, adakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? التفت قال اللهم نعم. Kata Nabi Ibrahim setelah menoleh ke arahnya mengatakan, Allahumma iya, ini adalah perintah dari Allah. قالت إذن لن يضيعنا. Maka kata istrinya, kalau begitu Allah tidak akan lepaskan ke tangan kita. يقين امتلأ به قلبها من تعليم إبراهيم لها. Keyakinan yang ada kepada istri Nabi Ibrahim yang terkesan daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. وراحت بين الجبلين هذا الصفا والمروة تبحث عن الماء لولدها ما كانت تتعبد في ذلك الوقت. Dan beliau Siti Hajar yang berjalan berlari daripada bukit Safa ke bukit Marwah berulang kali, tidak lain kecuali hanya untuk mencari minuman kepada Nabi Ismail. ولهذا خلد الله هذه الذكرى وصار واجب على كل من ذهب إلى ذلك الموطن أن يسعى بين الصفا والمروة مثل ما سعت هاجر 7 أشواط. Oleh yang demikian Allah jadikan kepada kita salah satu daripada syariat atau rukun ibadah haji dan umrah adalah mengikuti jejak langkah orang-orang saleh seperti Sayyidina Hajar yang kita disuruh untuk berjalan atau berlari daripada Safa dan juga Marwah. هذا نموذج صغير من المناسك التي كلها ذكريات وتذكرات للأنبياء وللصالحين. Ini sebahagian daripada contoh bagaimana dikaitkan manasik haji dengan kesan peninggalan asar orang-orang soleh. لماذا نذكرها؟ Kenapa ianya disebutkan? لأن النبي أخبرنا أنه في آخر الزمان تتغير الأحوال حتى في العبادات والطاعات. Kerana Nabi kita pernah menyebutkan pada akhir zaman ibadat orang semuanya akan berubah. قال يأتي على الناس زمان Nabi mengatakan akan datang kepada manusia satu zaman. يحج أغنياء أمتي للنزهة. يعني jalan-jalan ها يحج أغنياء أمتي للنزهة بعيدا عن مقاصد الحج. Kata Nabi akan sampai kepada umat aku satu zaman, mereka orang-orang kaya daripada kalangan umat aku akan berangkat pergi ke haji untuk berjalan-jalan. وأواسطهم للتجارة. Dan orang-orang yang sederhana mereka pula pergi ke haji untuk mendapat untung, berniaga. وإن كان الله أحل البيع والشراء لكن لغياب حقيقة المناسك عن القلوب. Walaupun berniaga itu adalah sesuatu perkara yang diperbolehkan, tapi mereka akan menjadikan ianya sebagai sasaran dan tujuan utama berangkat pergi ke situ. قال وقراءهم للرياء والسمعة لأجل يقولون ما شاء الله حج كذا كذا مرة اعتمر كل سنة والعياذ بالله تعالى من ذلك سلمنا الله وإياكم. Dan para ulama orang-orang berilmu pada zaman tersebut pula mereka pun pergi haji dan umrah untuk mendapatkan nama dan juga pangkat dan juga untuk dipandang mulia oleh orang. وفقراءهم للمسألة يمد يده في تلك المواطن يتكفف الناس. Dan orang-orang fakir pula berangkat pergi ke situ untuk memenuhi keperluan mereka dengan meminta-minta. هذا المعنى حتى في مساجد المسلمين في آخر الزمان. Ini antara maksud juga adalah ianya akan berlaku sehingga kepada masjid orang-orang Islam di akhir zaman. قال يأتي على الناس زمان. Adakah telah datang zaman seperti ini? يكون حديثهم في مساجدهم يكون حديثهم كلامهم في مساجدهم. Akan datang satu zaman di mana pada zaman tersebut akan terjadi percakapan mereka di masjid في شأن دنياهم يتحدثون عن أخبار الدنيا في بيوت الله. Tentang masalah-masalah keduniaan mereka yang akan mereka bercakap di rumah Allah. قال لنا تنبهوا فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. Maka diingatkan kepada kita, jangan sesekali kita bersama dengan mereka. Kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti ini, maka jauhilah daripada mereka. الله يغنمنا وإياكم هذه الأيام والليالي. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan memenuhkan jiwa kita pada hari-hari siang dan juga malamnya pada ويرزقنا حسن النظر فيما يرضيه عنا. dan mudahan Allah berikan kepada kita, Allah melihat kepada kita dengan pandangan kemuliaan. ويوفقنا لإياكم للتغانم في هذه الأيام العشر. Dan mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kita mendapat sebesar-besar apa yang ingin diberikan oleh Allah. وأن يديم لنا ولكم
أسألكم هذه السكينة الحاضرة في المجلس والشباب الكثيرين الذي جاءوا للعلم أسأل الله أن يبارك فيهم ويزيدهم من الهمة والخير. Dan mudah-mudahan Allah kekalkan dan tambahkan keizahan kita yang ada dan datang pada majlis ini seperti mana yang kita lihat daripada orang-orang muda yang banyak yang datang. وبارك الله لنا في حبيبنا السيد الحسيب النسيب العالم الحبيب علي الحامد أسأل الله أن يمد له في العمر وأن يقويه وأن يعطيه إن شاء الله من الصحة والعافية وكفاية المؤذين والحساد والمتعدين. أسأل الله الكريم أن يرفع درجاتنا ودرجاتكم ويقربنا وإياكم إليه زلفى ويجعل هذه المجالس إن شاء الله عائدة علينا بالمدد المفرح لقلب سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. وما تفرق من مجالس الخيرات في مشارق الأرض ومغاربها ومجالس أشياخنا خاصة حيثما حلوا ونزلوا أسأل الله أن يجعل هذه المجالس مربوطة بتلك المجالس وهذه الكلمات مربوطة بتلك الكلمات وهذه الوجهات مربوطة بتلك الوجهات وتكون كلها إن شاء الله مربوطة بالسلسلة التي يفرح بها سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. اللهم حقق لنا ذلك واجعل حضورنا في هذه الساعة بركة من البركات التي تعود إن شاء الله علينا بالنفع والانتفاع وما كان فيها من الخلل والعطل والعجوب والرياء أسألك اللهم أن تغفرها وتمحوها وتصفيها وتنقيها وتجعلها خالصة مخلصة لوجهك الكريم في خير ولطف وعافية والعفو منكم. جزاكم الله خير أحسنتم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير أحسنتم. جزاكم الله خير. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurniakan kepada kita kebaikan pada saat ini. Daripada bahagian kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu fil ula, sehingga meletakkan kita berada pada sudut